Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu dalam siri yang ke-14 pada kali ini membincangkan tentang putaran perkembangan pemikiran sesat daripada materialism, sekularism sehinggalah menentukan kebenaran dalam pemikiran itu menerusi demokrasi. Bermula pemikiran yang sesat ini dengan pemikiran maddiyah, pemikiran yang bersifat material, yakni pemikiran yang menolak aspek ketuhanan, yang menolak aspek kerohanian, ataupun sekurang-kurangnya tidak mengutamakan aspek kerohanian dan aspek ketuhanan. Hanya menumpukan dan mengutamakan aspek benda yang disebut sebagai materialism. Di mana mereka yang berfikiran dengan materialism ini akhirnya akan membawa kepada secularism, iaitu pemikiran yang tidak mengutamakan agama, yang meminggirkan agama, malahan ada sampai tahap memerangi agama. Apabila mereka tidak mempedulikan agama, meminggir dan malahan mungkin sampai ke tahap memerangi agama, bererti mereka membebaskan diri mereka daripada sebarang ikatan, yakni mengutamakan hak individu dan membebaskan diri mereka daripada ikatan agama, ikatan tradisi ataupun apa-apa jua ikatan dengan satu keinginan untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh individu itu sendiri. Maka apabila mereka menghormati hak individu, mengatasi hak yang lain, memberikan keutamaan kepada keinginan individu, akhirnya mereka akan menggunakan akal fikiran mereka yang disebut sebagai rationalism. Mengutamakan akal fikiran, mengutamakan apa yang dipikirkan oleh logik, tidak lagi yang difikirkan oleh agama, mengenepikan agama. Yang seterusnya akhirnya mereka terbawa kepada dimensi humanism, iaitu dimensi yang mengaitkan semua perkara ini dengan kemanusiaan tanpa mengaitkannya dengan ketuhanan. Kerana bagi mereka dengan sifat kemanusiaan itu sendiri mampu dan boleh untuk mengenal antara yang betul dan yang salah. Bagi merealisasikan kehendak itu, bagi merealisasikan kemampuan dan juga keinginan mereka, mereka terus memperjuangkan apa yang dinamakan sebagai hak asasi ataupun human right. Hak asasi ini apabila mereka perlu untuk memenuhi, mereka merasakan bahawa hak mereka itu perlu dipenuhi, walaupun kadang-kadang itu hanyalah keinginan sahaja, bukan sebenar-benar hak yang perlu untuk dipenuhi. Ini satu perjalanan bermula daripada materialism, sekular, pinggirkan agama, mengenepikan agama, kemudian pergi kepada rasional pergi kepada liberal, menghormati hak individu, perlu untuk diberikan penghormatan, diutamakan, kemudian oleh kerana tanpa ikatan lagi kepada agama, tanpa ikatan lagi kepada aspek ketuhanan, mereka terus mengutamakan dan mengangkat hak, mengangkat keinginan itu berdasarkan kepada logik akal. Kemudian apabila mereka menggunakan akal, yakni mereka mengutamakan aspek kemanusiaan, aspek ketuhanan tidak diambil kira. Kemudian selepas daripada itu, mereka pergi memperjuangkan apa juga bentuk keinginan itu diperjuangkan atas nama hak dan hak asasi, yakni hak yang perlu diperoleh walaupun ia hanyalah mungkin suatu keinginan sahaja. Kita tahu keinginan yang tidak terbatas. Lalu bagi merealisasikan apa yang mereka mahukan itu,
mereka perjuangkan atas nama hak asasi. Mereka mungkin boleh menerima sekiranya alasan yang diberi, alasan yang bersifat logik, alasan yang rasional, alasan yang sesuai dengan logik akal mereka. Tetapi sekiranya alasan yang diberi alasan yang bersandarkan kepada wahyu, mereka menolak sama sekali. Contohnya, kita ambil contoh untuk mengenakan satu peraturan bagi mengelakkan daripada gangguan seksual, yakni apabila wujudnya kereta api komuter yang diberikan satu kos yang khusus untuk wanita atas nama untuk mengelakkan daripada gangguan seksual. Kenapa? Kerana mengelak daripada gangguan seksual. Tetapi sekiranya alasan diberi alasan haram, alasan agama, mereka pasti tidak menerimanya. Begitu jugalah dengan yang kita panggil dengan hukum hudud. Hukum hudud pun sama juga. Walaupun pelbagai jawapan yang diberi, pelbagai justifikasi yang diberi, tetapi sekiranya justifikasi itu atas nama agama, atas nama Tuhan, datangnya daripada Allah SWT, pasti mereka, kumpulan dan aliran ini menolak semua alasan-alasan yang berlandaskan agama. Oleh kerana itu, mereka memperjuangkan hak asasi. Lalu diteruskan perjuangan hak asasi ini dengan semangat pluralism. Pluralism ini bererti tiada siapa yang betul, tiada siapa yang salah. Oleh kerana dia meraihkan hak ni. Yang kawan ni pun hak dia. Yang orang miskin dengan hak ni. Yang orang tua pun hak ni. Yang kanak-kanak pun hak dia. Dengan agama A pun yang ini pun perjuangkan hak dia. Yang agama B pun memperjuangkan hak masing-masing. Siapakah yang boleh menentukan yang betul yang salah? Kalau dalam aliran agama, ya, kita boleh tentukan yang betul yang salah berdasarkan kepada panduan wahyu. Wahyu yang boleh menentukan yang betul dan yang salah. Tetapi dalam aliran pemikiran, putaran pemikiran sesat ini, kita nak merujuk kepada siapa? Sebagai pihak yang tertinggi. Nak rujuk kepada akal. Akal si A sampai ke tahap mungkin professorship, mungkin tinggi dia punya bidang-bidang kajiannya, kemampuannya. Tetapi ada juga profesor yang lain yang mungkin setanding dengan dia. Oleh kerana itu, tiada sebarang ruang dan pihak yang tertinggi yang boleh untuk dirujuk, maka mereka akan pergi kepada tingkat yang tertinggi sekali, iaitu demokrasi. Demokrasi mana satu yang ramai, yang majoriti, maka itulah pemikiran yang diterima. Manakala pemikiran yang betul sekalipun tetapi apabila tidak diterima oleh majoriti, maka itu dianggap pemikiran yang salah. Yakni menjadikan majoriti, suara ramai sebagai ukuran untuk menentukan kebenaran. Maka ini putaran yang perlu untuk difahami. Kenapa mereka berpegang dengan pluralism dan kenapa perlu ada pluralism dalam circle ini, dalam putaran ini? Kerana dalam putaran ini tiada wahyu. Tiada sesuatu yang beyond akal manusia yang boleh menentukan mana yang betul, mana yang salah. Oleh itu, mereka pergi kepada demokrasi menggunakan suara ramai untuk menentukan yang betul dan yang salah. Inilah satu ringkasnya apa yang boleh kita sebut tentang putaran pemikiran sesat, yang masing-masing dan setiap satunya berkait antara satu sama lain. Sekiranya dia seorang yang materialism, seorang yang berpegang dengan pemikiran yang materialistik, maka tentunya dia akan membawa kepada secularism. Sekiranya dia sekular, pasti dia akan juga pluralism. Sekiranya dia seorang pluralism, dia juga akan berpegang dengan pemikiran liberalism. Dia juga berpegang dengan demokrasi. Dia juga akan berpegang dengan humanism. Begitulah seterusnya yang kita sebut sebagai circle. Dalam pemikiran sesat ini, masing-masing mempunyai satu hubung kait yang sangat rapat dan tak bolehlah kita sebut, oh dia ni sekular tapi dia ni tidak liberal. Tak, sekular, dia juga yang akhirnya membawa kepada liberal. Itu adalah satu circle yang berkait antara satu sama lain yang disebut kufru kulluha millatun wahidah. Semua pemikiran ini bermula dengan materialism. Di mana pemikiran materialism ialah pemikiran yang mempercayai dan meyakini kewujudan sesuatu perkara mestilah dilihat. Yakni mestilah perkara itu dapat dipegang, dapat dilihat, dapat dikaji, dapat diuji.
barulah ia diyakini dan dipercayai. Manakala pemikiran ataupun apa-apa yang bersifat kerohanian maupun keagamaan ataupun ketuhanan dianggap tiada kerana perkara ini bukan bentuknya material. Agama bagi mereka tidak dilihat dan tidak boleh diukur. Oleh sebab itu, kejayaan dalam kehidupan hanyalah diukur dengan pencapaian dari sudut kebendaan. Dari sudut rumahnya, sejauh mana besar dan mahligai yang dibina, dari sudut kenderaannya, dari sudut perniagaannya yang besar, ya mungkin itu yang menjadi ukuran. Oleh sebab itu, Syekh Abu Ali Hasan An-Nadwi menulis satu buku As-Sira' Bainal Iman wal Maddiyah. Di antara pertemuan di antara keimanan dan materialisme. Kerana sekiranya kita tidak seimbangkan di antara dua tuntutan ini, antara iman dan material, menyebabkan kita akan hanyut dalam dunia benda, dalam dunia kebendaan, dan hanya kita mengukur, mengejar, mencari aspek kebendaan dan melupakan aspek ketuhanan. Di akhir zaman dan mungkin juga pada hari ini kita melihat fitnah-fitnah yang ditabur oleh Dajjal yang menyebabkan manusia kurang yakin kepada agama. Manakan tidak, kan, agama ni tak nampak. Dunia dan kehidupan ini dapat dilihat, bukan sekadar dilihat, dinikmati. Kan, apa-apa yang diinginkan direalisasikan menerusi teknologi. Direalisasikan menerusi pencapaian yang dapat diukur pada masa kini. Aspek ketuhanan tak nampak. Dan inilah fitnah yang besar yang dibawa oleh Dajjal di akhir zaman ini, yang menyebabkan manusia lari dan semakin jauh daripada ketuhanan, daripada aspek kerohanian, dan secara tak langsung apabila mereka jauh daripada aspek ketuhanan dan keyakinan ini, dia akan membawa kepada pemikiran yang kita sebut sebagai secularism. Kerana pemikiran sekular ini pemikiran yang berteraskan kepada kefahaman kebendaan, dan memang kalaulah berpegang kepada kebendaan, dan tentunya akan tiada rasa terikat dengan agama. Tiada rasa kaitan dengan agama. Agama ni boleh dipilih. Agama ni boleh ditolak. Agama ni merupakan satu pilihan, bukan satu kewajipan. Dan secara tak langsung menolak agama sebagai asas bermasyarakat dan negara. Inilah perkara yang menjadi teras kepada secularism yang perlu untuk diberikan perhatian supaya kita tidak terjebak dengan pemikiran ini. Walau macam mana pun dalam aspek secularism ini terdapat tiga kategori. Iaitu di kalangan manusia yang menolak agama, bukan sekadar menolak agama, memerangi agama, membenci agama, yang boleh menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam. Yang kedua, tidak peduli dengan agama. Tahap yang kedua ni boleh gagah, tetapi sangat berbahaya. Tidak peduli kepada agama. Agama mungkin menjadi seorang yang Muslim, tapi tak kisah. Nak buat, tak nak buat, ikut suka. Dan ini bahaya pemikiran yang sedemikian. Dan yang ketiga ialah mengambil agama mengikut keperluan. Dia rasa perlu dia ambil, dia rasa tak perlu dia tak ambil. Walau macam mana pun dalam Al-Quran tidaklah menyebut secara khusus nama secularism. Dalam Al-Quran terdapat nama seperti kufur, dia menggunakan istilah seperti kufur, fasik, zalim, syirik, nifak dan sebagainya. Ini istilah Al-Quran. Istilah kita sebagai pengkaji yang mengkaji tentang pemikiran, yang digunakan ialah secularism, yakni pemikiran yang tidak peduli kepada agama, yang tak kisah kepada agama, yang mengambil agama mungkin ikut keperluan kerana mereka ini menggunakan ukuran kebendaan sebagai keutamaan dalam hidup. Perkara yang dianggap sebagai tidak dilihat, sama ada bersifat dosa pahala, sama ada bersifat keagamaan, sama ada bersifat kerohanian, tidak dianggap penting dalam aliran materialism ini. Kemudian apabila mereka tidak peduli kepada agama, mereka akan pergi kepada tahap yang seterusnya, iaitu liberal, yakni orang yang
tidak merasa terikat dengan agama dan mereka mahukan keinginan mereka, kehendak mereka, kemahuan mereka itu dihargai dan diberikan keutamaan. Ini aliran liberal. Yakni mereka mahu meloloskan diri daripada ikatan agama. Bukan sekadar itu, mereka mahu segala keinginan mereka, segala kemahuan mereka itu dituruti dan diberikan perhatian. Sekurang-kurangnya, jangan menganggap salah. Jangan menidakkan kehendak mereka. Kalau korang nak semayang, semayanglah, mereka kata. Kalau korang nak puasa, puasalah. Kalau korang nak pergi haji, pergilah tiap-tiap tahun. Nak pergi setiap hari pun ikutlah korang. Yang penting korang jangan menganggap kami salah. Menganggap kami perkara yang tak betul ataupun menidakkan kemahuan kami. Ini aliran liberal. Mereka tak mahu kemahuan mereka itu dinafikan. Oleh sebab itu, aliran ini menolak autoriti agama. Menolak agama kerana agama ini sifatnya mengikat. Agama ni sifatnya mengikat. Apa maksud sifatnya mengikat? Sifatnya mengikat maksudnya kita tidak boleh pakai melainkan dengan ikut agama. Kita tak boleh untuk membuat belian melainkan mengikut ajaran Islam. Kita tak boleh membuat apa-apa tindakan melainkan ikut aturan agama. Ini yang disebut sebagai autoriti agama. Oleh kerana dia mengikat, mereka menentangnya. Mereka menentang apa-apa yang nama autoriti agama yang mereka sangat allergic apabila disebutkan agama kerana agama dianggap satu paksaan ke atas orang lain. Mereka tidak boleh, mereka tidak mahu untuk dipaksa. Mereka tidak mahu sekiranya kemahuan mereka itu ditidakkan atas nama agama. Ini adalah aliran liberal. Jadi aliran liberal ini aliran yang mahukan kebebasan, tidak mahu dipaksa-paksa, tidak mahu disuruh-suruh. Justru mereka menganggap mereka menolak autoriti agama supaya pandangan mereka tidak dianggap salah. Mereka tak mahu pandangan mereka itu salah, justru mereka merasakan bahawa pandangan mereka itu adalah suatu ijtihad. Mereka merasakan pandangan mereka itu adalah suatu yang perlu dihormati. Walaupun kita tahu mereka bukan bidangnya. Dalam bidang agama ni bukan bidangnya. Nak cakap soal agama, kena beri kepada orang agama. Nak cakap dalam soal kedoktoran, cari kepada mereka yang spesialis dalam bidang doktor. Nak cakap tentang soal engineering, kita beri kepada orang yang engineering. Tapi mereka tidak. Mereka membebaskan semua ini daripada sebarang ikatan. Nak cakap agama pun mereka cakap. Semua mereka cakap. Sedangkan kita perlu untuk menghormati disiplin-disiplin yang tertentu. Sebab tidak boleh bebas untuk mentafsirkan agama ikut akal sendiri. Perlu ada satu disiplin, perlu ada satu kaedah dan cara. Sebab itulah mereka menolak agama, mereka menolak tafsiran agama, mereka menolak autoriti agama kerana dia dianggap sesuatu benda yang mengikat. Apabila agama ditolak, aliran liberal ni menolak agama dan meletakkan individu tu sebagai sesuatu yang perlu dihormati dan diraihkan. Lalu mereka berpegang kepada rationalism, iaitu pemikiran yang menjadikan logik, meletakkan logik sebagai landasan untuk mengukur kebenaran. Dah agama tak pakai, kan, mengikut keinginan, nak tambah apa pula? Tambah dengan logik lah, kan. Di mana ada kebaikan, di situlah mereka kata, di situlah ada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu agama, mereka kata. Nak menentukan kebaikan dan kebenaran tak perlu kepada agama. Cukup dengan logik je. Cukup dengan fikir sendiri je. Kan? Ini apa yang mereka kemukakan, kerana rasional ini sesuatu yang logik dan dipadukan tadi dengan keinginan dan juga dengan kemahuan yang perlu untuk diraihkan. Di sinilah yang kita sebut sebagai landasan yang dilalui oleh aliran materialism ini. Kemudian apabila agama ni ditolak menggunakan logik akal, tentunya mereka akan menumpukan kepada humanism, yakni human centric, iaitu menumpukan aspek kemanusiaan dan tidak lagi membicarakan tentang aspek ketuhanan. Agama-agama ni letak tepi. Agama ni tak perlu. Agama ni perkara yang tidak dilihat. Kita tengok apa yang kita ada sekarang. Sebab itu mereka berpendirian menjadi seorang yang pendukung
kepada humanis ini bererti menjadi seorang yang baik tanpa dilihat dari sudut dosa dan pahala. Kena baik-baik, kan? Tak ada lihat dari sudut pahala, dilihat dari sudut dosa, kan? Ini sesuatu benda yang tidak nampak dan tidak dilihat. Ini humanis, kan? Kerana humanis ini nak bercakap tentang dosa macam mana, nak cakap tentang pahala macam mana, sebab mereka punya akar pemikiran mereka adalah material, kan? Adakah benda? Kalau dosa dan pahala ni bukan benda yang tak nampak. Diikuti dengan secularism, tak peduli dan tak kisah kepada agama. Kemudian pergi kepada liberal, buang agama dan menghormati hak dan keinginan sendiri. Kemudian diikuti pula dengan humanism. Seterusnya humanism ini akan menjadikan meletakkan kesejahteraan manusia berdasarkan kepada kebijaksanaan manusia. Tak mahu dikaitkan dengan Tuhan, tak perlu kepada agama, tak ada dosa dan pahala, tak ada syurga dan neraka. Ini humanis, tak kisah dan tak peduli kepada perkara ini, kerana perkara yang bersifat dosa, pahala, syurga dan neraka ini semuanya benda yang bersifat ketuhanan. Lalu bagaimana mereka nak buat? Mereka memadukan dengan hak asasi. Hak asasi inilah perkara yang menjadi antara dasar yang mereka bawa, kerana perkara yang bersifat keinginan tetapi diangkat sebagai hak. Contohnya golongan LGBT sebagai contoh, yang ingin menukar jantina, kan? Kita kata ini adalah keinginan. Mereka kata itu adalah hak. Benda-benda yang diinginkan itu diangkat sebagai hak. Benda itu keinginan sahaja, bukan hak, tetapi diangkat sebagai hak. Di sinilah terletaknya asas dalam pemikiran ini yang menjadikan hak asasi itu sebagai suatu asas yang kuat. Kita sebagai orang Islam menjadikan agama sebagai satu panduan, agama yang menjadi terasnya, kan? Kerana agama ni mengajar erti tanggungjawab. Agama mengajar erti tanggungjawab. Kalau yang tak ada agama, dia nak teraskan kepada apa? Dia nak teraskan kepada nafsu dan keinginan manusia. Ini berbeza di antara hak dan keinginan. Nak menentukan antara hak dan keinginan ini mestilah bersandarkan kepada akal, mestilah bersandarkan kepada wahyu, bukan bersandarkan kepada akal manusia ataupun keinginan manusia semata-mata. Jadi kalau diikutkan keinginan manusia, semua ni akan jadi boleh jadi hak, sebab masing-masing mengangkat hak masing-masing. Bagi membezakan antara hak dan keinginan, di sinilah perlunya peranan agama. Sebab agama ni beyond akal manusia. Dia above, dia adalah lebih tinggi daripada manusia. Bila lebih tinggi daripada manusia, maka dia boleh untuk menentukan mana yang betul, mana yang salah. Ini perbezaan di antara Islam dan juga Barat dari sudut berpegang kepada hak asasi. Di mana Islam dari sudut hak asasi ini, dia adalah datang daripada atas ke bawah. Disebut sebagai top down. Di mana Islam telah pun mempunyai wahyu dan meletakkan hukum hakam yang tertentu. Dan hukum hakam ini secara tak langsung dia akan menjaga kepentingan manusia dari sudut agama, dari sudut nyawa, dari sudut harta, dari sudut akal, dari sudut keturunan maruah. Dia akan dijaga semua aspek ini. Manakala Barat, kan, dari sudut Barat pula, mereka tak ada agama. Bila tak ada agama, mereka mengambil pandangan daripada bottom up, daripada keinginan manusia, daripada pandangan manusia. Sebab ini yang membezakan antara Islam dan Barat tentang perspektif hak asasi. Justru daripada material tadi, kan, berasaskan kepada benda, kemudian secularism menolak agama, tidak peduli kepada agama, kemudian liberal mengutamakan keinginan dan hak setiap manusia, kan, keinginan setiap manusia, kemudian diikuti pula dengan humanism, dan akhirnya dengan hak asasi ini yang menjadi asas dan mengangkat keinginan tadi sebagai satu hak yang perlu dihormati, diangkat sebagai suatu benda yang supreme, satu benda yang hebat yang perlu untuk nak diraikan, dan malahan yang perlu untuk diperjuangkan. Oleh sebab itu aliran ini akan mendakap pula pemikiran yang kita namakan pluralism. Kenapa pluralism ini menjadi teras dan landasan kepada pemikiran ini?
Kerana kan, apabila masing-masing mengajukan keinginan dan hak masing-masing, bercakap atas laras, inilah hak kami, inilah hak asasi kami, inilah yang perlu kami dapat, maka tiada suatu cara ataupun kriteria untuk menentukan mana betul mana salah, sebab semua keinginan manusia. Dia pun manusia biasa, kita pun manusia biasa, yang nu pun manusia biasa. Siapakah yang boleh menidakkan hak yang satu lagi? Kan? Masing-masing mempunyai kekuatan masing-masing. Sebab tu aliran ini perlu berpegang kepada pluralism. Sebab masing-masing betul dan masing-masing tidak boleh untuk dipertikaikan. Lalu dalam aliran pluralism ini yang akhirnya dia akan mengancam agama. Kerana dalam Islam, bila sebut pluralism ini, kan, dia merupakan kepercayaan, tiada kepercayaan yang lebih betul dan mengatasi yang lain. Sedangkan dalam konteks Islam, ada yang lebih betul, ada yang disebut sebagai absolute right, benda yang paling betul yang tak boleh untuk dicanggahkan. Tetapi dalam aliran pluralism ini, oleh kerana tiada suatu yang diangkat sebagai beyond manusia, yang lebih tinggi daripada manusia, semua sama Melaka, maka mereka terpaksa mendakap, terpaksa menerima pemikiran pluralism, yakni menerima kepelbagaian dan kesamarataan dalam soal kebenaran. Semua sama Melaka, dan dalam secara tidak langsung dia juga, aliran ini juga mendukung keharmonian dalam masyarakat tanpa berlandaskan kepada agama. Tak payah agama-agama, sebab agama ni menyusahkan sahaja. Agama ni perlu dianggap sebagai perkara peribadi dan tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Ini pemikiran liberal, pemikiran pluralism. Yang akhirnya disebut dakwahnya, aliran ini tidak mendukung dakwah. Kenapa? Kerana bila semua betul, maka tak perlu lagi kepada dakwah. Ini aliran pluralism merupakan satu ancaman kepada dakwah. Oleh kerana itu, apabila dalam konteks pluralism ini tadi, tiada sesuatu yang lebih tinggi daripada yang lain, maka cara mereka untuk menentukan keputusan, untuk menentukan mana betul dan mana salah, menentukan kebenaran, diukur dengan suara ramai. Suara ramai dijadikan sebagai cara untuk menentukan mana betul dan mana yang salah. Jadi menentukan kebenaran berasaskan kepada suara ramai ini yang disebut sebagai demokrasi. Sebab itu aliran ini akan mendukung demokrasi. Berbanding dengan Islam, menentukan kebenaran itu mestilah berdasarkan kepada Quran dan hadis, kemudian barulah mengikut turutan hierarki dalam ilmu seperti mana yang dibincangkan sebelum ini. Aliran ini kan kita boleh namakan sebagai syura ataupun aliran ataupun nama-nama yang lain tu terpulang. Tetapi prinsip asas dan dasar dalam aliran ini ialah menentukan kebenaran mestilah bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Inilah cara yang ada dalam Islam. Sebab itu bila kita melihat perkembangan pemikiran ini daripada satu tahap kepada satu tahap yang lain, kan, masing-masing dia mempunyai ikatan dan hubungan yang rapat. Sekiranya dia seorang yang materialis, dia juga merupakan seorang yang sekular, liberal, rasional dan sebagainya. Akhirnya, mari kita lihat satu perbezaan yang mendasar di antara dua aliran ini. Iaitu yang pertama, bagi aliran yang sesat ini, yang berteraskan kepada pemikiran barat ini, bermula dengan materialism, dan dia bercanggah dengan pemikiran Islam yang sebenar, kerana pemikiran Islam yang sebenar ini berpegang dengan perkara gaib. Bagi aliran yang sesat ini, mereka berpegang dengan sekularism. Bagi Islam pula, cara hidup Islam merupakan satu cara hidup yang perlu dipegang, yang perlu diikuti, bukan dikesampingkan. Bagi kumpulan aliran yang sesat ini, mereka berpegang dengan liberalism, sedangkan kita aliran Islam yang sebenar ini berpegang dengan kita terikat dengan agama yang mengikat kita. Tak boleh kita mempunyai keinginan yang bercanggah dengan agama. Yang agama itu yang benar. Keinginan kita itulah hanyalah keinginan yang mungkin berteraskan kepada hawa nafsu dan yang mungkin dia berada dalam
zon tipu daya syaitan yang perlu untuk kita kesampingkan. Utamakan agama dan mengesampingkan kita punya keinginan. Kita pun faham agama ini dia bukanlah bersifat zalim, menutup segala keinginan manusia. Ada ruang yang dibenarkan oleh dibenarkan oleh agama. Kemudian dalam aliran yang sesat ini berpegang pula dengan rasionalisme, kan? Dan dalam aliran Islam pula dia akan membuat paduan antara akal dan wahyu, perlu untuk dipadukan dan perlu untuk diseimbangkan. Dalam aliran yang sesat ini mereka berpegang dengan humanism, kan? Dalam aliran Islam akan berpegang dengan kewujudan Allah Ta'ala dalam kehidupan. Kita mencari Allah dalam segenap hidup yang disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kan? Kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan redha dan diredai. Maknanya kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala mestilah berdimensi ketuhanan, kan? Tak boleh dengan hidup kita ini berdasarkan kepada manusia sahaja. Realitinya kita tidak mampu untuk menumpukan kepada kemanusiaan sahaja. Begitu juga dalam aliran ini berpegang dengan human right. Kita berpegang dengan syariah dan hukum Islam. Hukum Islam, kan, adalah perkara yang perlu untuk kita ikut dan perlu untuk kita patuh. Bukan kita main ikut human right sahaja. Kerana hukum Islam inilah yang menentukan tanggungjawab yang perlu untuk kita patuhi. Manakala dalam aspek pemikiran barat ini mereka berpegang dengan pluralism, kita pula berpegang dengan ada kebenaran mutlak yang perlu diikuti, bukan semuanya betul. Ada kebenaran mutlak yang disebut sebagai absolute right. Ada benda yang paling betul yang kita perlu ikut. Ada panduan wahyu yang perlu diikuti. Tetapi dalam aliran pluralism ini mereka tidak ada aliran berkenaan, tidak ada pandangan berkenaan. Semuanya betul belaka, kerana tiada siapa yang lebih tinggi. Oleh sebab itu mereka berpegang kepada demokrasi, kerana demokrasi itulah sebagai satu kaedah dan cara untuk menentukan pandangan yang betul dan juga pandangan yang salah. Bagi kita pula, kita berpegang dengan prinsip kebenaran berteraskan kepada wahyu, yang boleh dinamakan dengan syura ataupun dengan nama-nama yang lain, tetapi pada prinsipnya, pada asasnya kita berpegang kepada wahyu Al-Quran dan hadis, kerana dia boleh menentukan kebenaran dalam kehidupan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.